Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Sidang penonton yang dirahmati Allah, Alhamdulillah pada malam ni dalam rancangan Mari Mengaji bersama Menteri, saya akan cuba seupaya mungkin untuk membincangkan daripada kitab Imam Empat Mazhab, insya-Allah. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi membincangkan tokoh yang kedua, iaitu Imam Malik rahimahullah. Dan Imam Malik ini sebagaimana yang kita ketahui mempunyai mauqif yang terlalu banyak. Antaranya bagaimana dia begitu prihatin terhadap masalah pemerintahan. Dia pernah menulis surat kepada Khalifah Harun Ar-Rashid. Begitu juga dia beri satu peringatan yang cukup terkesan pada jiwa seorang pemerintah. Antara ucapannya ialah, bayangkanlah tak kala dirimu diambang sakratul maut dan keprihatin mati yang datang kepadamu, keperitan mati yang datang kepadamu. Bagaimanakah kedudukan kamu selepas mati tak kala kamu dihadapkan di hadapan Allah? Kemudian kamu dihitung, sedangkan Allah menyediakan bagi kamu perkara yang mudah dan menyusahkan tak kala kamu melihat dengan jelas keadaannya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kenyataan ini dengan jelas menunjukkan kepada kita betapa pentingnya seseorang itu sentiasa muhasabah diri, lebih-lebih lagi apabila ia mempunyai kedudukan. Kerana apa? Kerana apa yang kita ada ini akan dinilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dikatakan bahawa Imam Malik rahimahullah beri pesanan tentang penyesalan di hari akhirat kelak. Dia banyak jaga macam mana sesalnya manusia pada hari akhirat kelak. Antaranya Imam Malik rahimahullahu ta'ala pernah menulis dengan menyatakan betapa besarnya penyesalan tak kala berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan berputus asa serta tiada lagi harapan mereka untuk mendapat pertolongan. Sedangkan seruan mereka akan dijawab setelah mereka diseksa dalam tempoh yang panjang dengan jawapan, ikhsa'u fiha wala tukallimun. Tinggalkanlah dengan hina di dalamnya dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Demikianlah kerasnya bicara Imam Malik berkenaan dengan hari akhirat kelak. Begitu juga Imam Malik rahimahullahu ta'ala pernah memberi pesanan tentang pemerintahan. Bahkan beliau mengambil kata-kata yang diriwayatkan, bagaimana katanya, janganlah kamu serahkan sesuatu amanah berhubung urusan pemerintahanmu kepada mereka yang takut kepada Allah sesungguhnya. Maknanya, janganlah kamu serahkan sesuatu amanah berhubung urusan pemerintahanmu kepada mereka yang tidak takut kepada Allah. Sesungguhnya telah sampai kepadaku pesanan daripada Sayyidina Umar ibn Al-Khattab, syawir fi amrika allazina yakhafuna Allah. Bermesyuaratlah dalam urusanmu bersama orang yang takutkan Allah. Kenapa? Kerana pertimbangan bila takut kepada Allah, dia akan fikir dosa dan pahala, dia akan fikir masalah kedudukannya di hari akhirat kelak. Justru inilah nasihat yang dikemukakan oleh Imam Malik rahimahullah dengan menyatakan, berhati-hatilah terhadap pembantu-pembantu dan penasihat pribadimu yang jahat. Sesungguhnya sampai kepadaku bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud, tiadalah bagi seorang Nabi dan tiadalah bagi seorang khalifah kecuali terdapat padanya dua pembantu, iaitu pembantu yang menyuruh melakukan kemakrufan dan mencegah daripada dengan kemungkaran, dan pembantu yang tak pernah berhenti daripada melakukan kerosakan. Mudah-mudahan Allah hidayahkan kita, Allah taufikkan kita dengan kebaikan.
Imam Malik rahimahullahu ta'ala juga pernah membuat pesanan kepada berkenaan dengan masyarakat. Katanya, janganlah kamu melabuhkan pakaian kamu kerana Allah tidak menyukai perkara tersebut. Seleret ke tanah pakaian itu lambang khuyala atau takabur pada zaman jahiliah. Sebagaimana yang disampaikan kepadaku bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, siapa yang melabuhkan pakaiannya kerana bermegah-megah, nescaya Allah tak akan melihatnya pada hari kiamat. Maknanya pakaian pun kena tengok betul-betul. Taatilah kepada Allah sekalipun kamu terpaksa menderhakai manusia, dan jangan sesekali kamu mentaati manusia sedangkan kamu menderhakai Allah. Sesungguhnya telah sampai kepadaku pesanan Rasulullah SAW yang bermaksud, tiada ketaatan kepada makhluk dalam melakukan penderhakaan terhadap Allah. Demikianlah warkah yang hebat, penuh keberanian, warkah yang ringkas, namun terkandung peringatan tentang pengertian iman, seruan agar berpegang teguh dengan perundangan Islam dan adab-adabnya. Inilah nasihat yang benar, terpancar daripada hati yang bersih dan nasihat yang jujur, sehingga dapat mengalirkan air mata, mendekatkan seseorang Muslim kepada Tuhannya untuk menggapai redanya. Tengok, kalau kita tengok macam itu, hebatnya Imam Malik. Imam Malik juga tegas dalam menegakkan kebenaran. Ini satu benda yang mahal. Antaranya yang disabdakan, yang disampaikan oleh Imam Malik, laisa ala mustakrahin talaq, tak sah talak ke atas orang yang dipaksa. Daripada penyampaian hadis inilah yang merupakan faktor utama bermulanya mehnah dan ujian dalam hidup Imam Malik. Hadis ini tersebar ke pelosok Madinah dan pelbagai tafsiran dibuat mengikut pegangan dan tafsiran masing-masing. Kerana daripada hadis yang menjadi sandaran syarak yang akan menguatkan apa yang telah mereka rancangkan. Bagi pihak yang menentang Abu Ja'far Al-Mansur, mereka mendapat sandaran yang kuat untuk melepaskan diri daripada belenggu bai'ah terhadap Al-Mansur, kerana bai'ah tersebut dilakukan secara paksaan daripada pihak Al-Mansur dan penyokongnya. Mereka melakukan kias bai'ah dengan talak. Lalu mereka berpendirian tidak sah bai'ah atas orang yang dipaksa. Maka pada para penyokong Muhammad ibn Abdullah ibn Al-Hasan memperoleh alasan yang kuat apabila beliau memberontak terhadap pemerintah Al-Mansur. Manakala bagi pihak pemerintah pula, Abu Ja'far Al-Mansur dan penyokongnya berasa terancam dengan penyebaran tentang hadis ini, kerana ia mampu menggugat kekuasaan dan pengaruh mereka, sehingga menjadi satu fitnah kepada Imam Malik rahimahullah. Kemudian seterusnya kita tengok lagi, Imam Malik ini sifatnya berani kerana benar. Ibn Qutaibah dalam Al-Imamah wa Siyasah menyatakan bahawa penentangan terhadap Abu Ja'far Al-Mansur tercetus pada permulaan pemerintahannya lagi. Untuk mengatasi masalah ini, Al-Mansur mengutus sepupunya Ja'far bin Sulaiman sebagai Gubernur Madinah. Dengan pelantikannya, penentangan penduduk Madinah dapat diselesaikan dan mereka memberi bai'ah terhadap Abu Ja'far Al-Mansur. Namun terdapat golongan yang dengki dan cemburu terhadap Imam Malik. Mereka mengadu dan memfitnah Imam Malik bahawa beliau memberi fatwa sesungguhnya tidak sah bai'ah ke atas orang yang dipaksa, sedangkan bai'ah sebelum ini dilakukan secara paksa. Mendengar pengaduan tersebut, tanpa usul periksa, Gubernur pun menindas Imam Malik. Ja'far bin Sulaiman juga pernah menghantar utusannya untuk mengintip perjalanan kuliah Imam Malik. Utusannya pernah menyamar dan bertanya dengan Imam Malik sendiri. Dengan tenang beliau memberi fatwanya. Lantaran jawapan yang diberikan, Imam Malik diheret berjumpa dengan Ja'far bin Sulaiman. Tubuh badan Imam Malik dizalimi dan tak sedikit pun dihormati. Malah beliau dipukul dengan 7 kali sebatan yang membuatkannya terbaring. Beliau tak mampu untuk melakukan aktiviti sebagaimana kebiasaannya. Demikianlah peranan yang dimainkan oleh Ja'far bin Sulaiman yang mendapat persetujuan Abu Ja'far Al-Mansur, kerana beliau mengetahui setiap perkara yang berlaku. Demikianlah ketegasan ulama yang menyampaikan ilmu, sekalipun dia tidak mengiramakan lagu yang lunak untuk pemerintah. Namun kebenaran perlu disampaikan dan kebenaran perlu ditegakkan. Tiada istilah menyembunyikan ilmu demi meriangkan hati pemerintah. Inilah Imam Malik rahimahullahu ta'ala
yang mempunyai kepribadian yang amat unggul yang dimilikinya terus menjadi pakaian hidupnya dengan sifat-sifat mahmudah dan terpuji, telah mewatakkannya sebagai perwatakan alim Rabbani yang dapat menyusung atau hidup ketika bermuamalah dan berinteraksi dengan pelajarnya, murid-muridnya, guru-gurunya dan juga rumah tangganya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebelum daripada kita masuk tentang Imam Syafi'i, perkara yang dapat kita simpulkan dalam perbincangan kita berkenaan dengan Imam Malik ini, yang pertama, Imam Malik rahimahullahu ta'ala, dia adalah satu-satunya imam yang tak pernah belajar daripada luar kota Madinah. Biasanya sifat yang disebut dalam Ar-Rihlah fi Talabil Hadis, yang mana pelayaran dan pemusafiran menjadi sunnah para ulama. Bacalah sejarah Imam Syafi'i, bacalah sejarah Imam Ahmad, bacalah sejarah Imam Al-Bukhari, hatta Imam Al-Ghazali. Biasanya mereka akan musafir. Tapi Imam Malik satu-satunya imam yang tak pernah keluar daripada kota Madinah kecuali haji atau umrah. Tapi Imam Malik banyak berada di kota Madinah. Ini kerana Madinah pada masa itu kawah ilmu. Ramai ulama, ramai tokoh-tokoh termasuk fuqaha us-sab'ah, iaitu 7 ahli fiqh yang luar biasa wujud di kota Madinah. Kesan sakibaki sirah dan sunnah Nabi SAW, juga para sahabat ataupun tabi'in atau tabi'in yang terwujud ketika itu masih lagi cukup akrab dengan suasana Rasulullah SAW dan kenabian. Ini luar biasa yang terwujud kepada Imam Malik yang tak ada pada yang lain. Kedua, Imam Malik rahimahullahu ta'ala ini terkenal dengan seorang ulama yang dia amat menghormati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah SAW itu sendiri. Dari segi sunnahnya, apabila beliau nak sampaikan hadis Nabi, dia akan wangikan tubuhnya dalam keadaan semerbak kerana dia nak bincang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari segi nak menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam banyak hikayat yang menunjukkan Imam Malik tak berjalan di atas kota Madinah ini dengan menunggang binatang. Dia hanya berjalan kaki kerana menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jasad Nabi yang disemadikan dalam maqamnya, iaitu sejuzuk daripada rumah ataupun tempat tinggal Aisyah radhiyallahu anha berhampiran dengan raudah. Maka kita tengok itulah takzimnya Imam Malik rahimahullah. Ketiga, dikatakan Imam Malik rahimahullahu ta'ala menghormati hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahap yang amat-amat sangat. Ada riwayat dan hikayat menunjukkan tak kala jengking kala atau satu binatang yang menyengatnya, dia menahan kesakitan tapi terus menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah kepada sudah. Kenapa? Kerana menghormati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keempat, Al-Imam Malik rahimahullah bukan sekadar seorang imam yang luar biasa, tapi Imam Malik rahimahullah mempunyai kelebihan sehingga rasa gerung manusia kepadanya mengatasi orang lain. Kata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, jalastu bainal hadi wal mahdi wal rashid. Aku pernah hadir dalam majlis Khalifah Al-Hadi, Khalifah Al-Mahdi, Khalifah Harun Ar-Rashid, tapi wallahi aku tak rasa gerung sebagaimana aku gerung dalam majlis Imam Malik haibahnya. Kenapa? Kerana Imam Malik takutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Malik benar-benar mengikhlaskan jiwaannya semata-mata kerana Allah Ta'ala. Imam Malik seorang imam yang mungkin pada masa khalwahnya seorang-seorang, dia banyak zikrullah, banyak menangis, banyak menginsafi dan banyak memuhasabahkan diri berbanding dengan yang lain. Atas asas itulah kita katakan bahawa Imam Malik rahimahullah
berada pada kedudukan yang cukup luar biasa. Kemudian seterusnya, kelebihan Imam Malik amat terselah. Tak kala kalau kita tengok kitabnya yang bernama Muwatta, yang mengandungi lebih daripada 1,700 hadis, sama ada secara mausul, secara mursal, dan juga pendapat para sahabah dan kenyataannya. Menariknya bahawa Imam Malik rahimahullahu ta'ala dalam keadaan kedudukan yang cukup hebat ini, Imam Malik rahimahullahu ta'ala dalam bab menulis kitab Muwatta ini sehingga dipuji oleh Imam Syafi'i dengan menyatakan tidak ada kitab yang lebih sahih di muka bumi ini, di bawah langit ini, lebih daripada kitab Muwatta Imam Malik. Mungkin orang tanya kenapa Imam Syafi'i tak sebut kitab Sahih Bukhari. Jawapannya, Imam Syafi'i hidup sebelum datangnya Imam Bukhari. Jadi kitab Imam Bukhari datang selepas daripada itu. Yang menariknya, Imam Malik rahimahullah, bila dia nak buat kitab ini, dia buat dengan sebaik-baiknya. Apabila sudah dia telah pergi tanya ulama-ulama, buat kitab tanpa nama. Bila tanya ulama-ulama, bukan seorang, banyak orang, bahkan ada kata 70 orang, ada kata lebih. Hak alim-alim lalu disuakan kitabnya itu untuk diperlihatkannya. Semua ulama setuju. Dan ini pelik, jarang berlaku. Bila berkalimah setuju itulah, maka dinamakan kitab itu kitab Muwatta. Yakni para ulama bersetuju atas kitab tersebut. Dan Imam Malik rahimahullah, luar biasanya kitab yang dikaryakan oleh Imam Malik ini, selepas daripada dia ni disetujui, maka ramai ulama-ulama lain karang kitab yang menamakan kitab yang dengan nama sama. Zaman dulu tak ada pattern, tak ada larangan dari segi hak cipta. Jadi nak beri nama apa. Dalam keadaan seperti itu, orang tanya pada Imam Malik, orang kata banyak sangat ulama, ramai sangat ulama telah menamakan kitab mereka dengan Muwatta. Imam Malik jawab apa? Dia kata, wallahi, kitab apabila ditulis kerana Allah, maka kitab itulah yang kekal. Kitab yang lain akan tenggelam. Kitab yang lain akan lusuh ataupun namanya tak akan dilihat di sepanjang zaman. Makanya jawapannya benar sekali. Kalau kita orang mengaji agama yang ada sedikit ilmu, bila tanya kitab Muwatta, orang tak akan nisbahkan kepada kitab Muwatta yang lain. Orang akan nisbahkan kepada kitab Muwatta Imam Malik rahimahullah. Menariknya, kitab Muwatta ini kita tengok, ia adalah kitab yang dihafaz oleh ramai ulama. Antaranya imam kita, Imam Syafi'i, sebagaimana kami sebut dalam 2-3 hari lepas. Imam Syafi'i telah hafal kitab Muwatta. Dan saya telah terjemah tentang hebatnya hafazan. Kisah seorang perempuan di Mauritania telah menghafaz kitab Muwatta dan ingat dengan betul-betul kitab Muwatta. Dan ia disahkan oleh guru kami Allamah Syekh Atiyah Muhammad Salim tentang kisah macam mana orang boleh hafaz kitab Muwatta ini dengan baik. Jadinya ini tanda barakahnya ilmu Imam Malik dan kitab Muwatta ini. Sebab itu kalau kita baca sejarah kitab Muwatta ni, kita akan dapati terlalu ramai tokoh-tokoh yang hebat zaman dulu yang telah mensyarahkan kitab Muwatta. Jadi bila ramai duk syarah kitab Muwatta, tanda kitab Muwatta ni kitab yang mulia, kitab yang hebat berbanding dengan kitab-kitab yang lain. Imam Malik rahimahullahu ta'ala ini, tuan-tuan, Allah bagi kelebihan kepadanya ialah dia antara mempunyai murid yang hebat-hebat. Oleh kerana dia duduk di kota Madinah, maka Madinah ni juga pernah menjadi sebagai pusat ilmu pada awalan sejarah Islam. Dan di samping kerana strategi kota Madinah menjadi tempat ziarah mereka yang melaksanakan haji dan umrah, makanya para ulama akan bertandang dan duduk di kota Madinah. Bila duduk di kota Madinah, dia cari ulama-ulama kota Madinah. Lalu mereka bertemu dengan Imam Malik
dan mereka belajar. Jadi salah satu daripada murid yang terbanyak dan terluas dari segi jarak belajar, maka antaranya Imam Malik rahimahullah. Kita tengok kawasan Andalusia, terlalu ramai tokoh-tokoh yang hebat. Asalnya pergi belajar dengan Imam Malik. Akhirnya mazhab Maliki masyhur di sana. Kita tengok sebahagian daripada Afrika, begitu juga datang seperti di Mesir, di Libya, di Tunisia, di Mauritania, di Maghribi, di Algeria dan banyak lagi kawasan-kawasan itu, Said Mesir dan lain-lain lagi termasuk Sudan. Mereka ini mengamalkan mazhab Maliki dan mereka amat berpuas hati dengan mazhab Maliki, iaitu Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Jadi atas dasar inilah kita katakan bahawa Imam Malik rahimahullah mempunyai kelebihan yang luar biasa. Dan kita tengok Imam Malik rahimahullahu ta'ala, antara kelebihan yang Allah bagi kepadanya, umurnya panjang. Berbanding dengan imam kita, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i umur 54 tahun saja mati. Tapi Imam Malik hampir 90 tahun. Artinya usianya dalam 4 mazhab, 4 imam, kita akan tengok Imam Malik antara yang paling panjang. Kemudian Imam Ahmad, juga Imam Abu Hanifah, dan yang paling pendek usianya adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Imam Malik ini adalah imam yang amat pemurah, yang kalau kita baca sejarahnya juga adalah ulama yang pemurah, menyantuni Imam Syafi'i rahimahullah dan juga menyantuni murid-murid yang lain. Dan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, walaupun dia imam, dia satu-satunya imam yang juga berjawatan secara masyhur sebagai Imam Daril Hijrah, yang juga digelar sebagai qadi di kota Madinah Al-Munawwarah. Dan dia pernah cuba menghakimi gurunya sendiri, Rabi'ah Ar-Ra'yi, berkenaan dengan ketika datangnya abahnya balik pada waktu malam selepas puluhan tahun yang tak dapat dikesang, sehingga kisah tersebut cukup masyhur. Jadi Imam Malik rahimahullah seorang yang qadi. Bila kita faham macam tu, di samping dia bersyarikat dalam bab perniagaan dan dia juga qadi atau Imam Daril Hijrah, maka pendapat dan kefiqahannya itu lebih bersifat realiti, dan ini luar biasa. Imam Malik rahimahullahu ta'ala juga memberi pendapat betapa sayangnya dia ke kota Madinah, sehingga menganggap antara Mekah dengan Madinah lebih baik daripada kota Mekah. Dan beliau menghujahkan bagaimana Nabi doa tentang keberkatan kota Madinah, sehingga kalau satu cupak di kota Madinah menyamai 2 cupak tempat lain. Dan menariknya sampai sekarang kota Madinah ni, kalau kita pergi ke Masjid Nabi, kita masuk belah bawah, kita parking kereta, bayaran parking adalah termurah, berganda-ganda nak banding di kota suci Makkatul Mukarramah, kerana kepemurahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan doa Nabi ini diikuti oleh orang lain seluruhnya. Itulah hebatnya Imam Malik rahimahullah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Imam Malik rahimahullahu ta'ala, walaupun dia ini mazhab Maliki tidak suhu sangat di kota Madinah sekarang ini kerana bermazhab Hambali, tetapi kitab Muwatta juga pernah diajar dan masih diajar dalam Masjidin Nabawi. Dan inilah uniknya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dan Imam Malik rahimahullahu ta'ala, walaupun dia mempunyai ilmu yang banyak, kita akan dapati bahawa beliau adalah seorang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana beliau menilai ilmu itu berasaskan rasaan takut kepada Allah. Kata Imam Malik rahimahullah, laisal ilmu bikasratir riwayah, innamal ilmul khasyah. Ilmu itu bukan berdasarkan kepada banyak riwayat, tapi ilmu itu bergantung kepada bagaimana seorang itu takutkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, nak kenal seorang ulama itu hebat atau tidak, maka kita tengok bagaimana ulama tersebut meninggalkan murid-muridnya yang hebat. Makanya Imam Malik rahimahullah telah membariskan ramai tokoh-tokoh yang hebat. Dan kalau kita tengok sebahagian ulama tafsir bermazhab Maliki, itu tanda mazhab Maliki telah diterima kebanyakan oleh para ulama dan fuqaha. Bila kita baca sejarah Ibnu Arabi, kita baca sejarah seperti Imam Al-Qurtubi, kita baca sejarah Ibnu Abdul Bar, kita baca sejarah-sejarah kebanyakan tokoh-tokoh daripada Mauritania, kita baca daripada sejarah tokoh-tokoh yang suhur zaman dulu, maka kita dapati bahawa Imam Malik rahimahullahu ta'ala adalah salah seorang tokoh yang tak mungkin kita abaikannya. Bahkan kita katakan Imam Malik adalah tokoh yang amat-amat berwibawa. Cukuplah betapa Imam Syafi'i puji Imam Malik dengan menyatakan kafa bimalikin hujjati yaumal qiyamah. Cukuplah Malik menjadi hujahku pada hari kiamat. Mudah-mudahan Allah merahmati Imam Malik dan Allah menjadikan kita sentiasa cintakan ulama dan cuba mengikuti perangai para ulama, akhlak para ulama, nasihat para ulama. Sebagaimana kata pujangga Arab, fatashabbahu illam takunu mislahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Kamu tirulah mereka sekalipun kamu tak setara dengan mereka, kerana tiru orang yang hebat sudah barang tentu akan membawa kemenangan dan kejayaan. Jadi saya rasa sekadar itulah tazkiyah saya pada malam ni, dan boleh dapatkan buku Imam Mazhab yang 4 berkenaan dengan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Dan insya-Allah kalau tak ada aran, kita sambung lagi pada malam seterusnya berkenaan dengan kisah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan ia memberi manfaat kepada kita semua. Pada saat yang sama, saya nak ambil kesempatan untuk mengucapkan takziah di atas kematian beberapa saudara kita, iaitu dalam peristiwa dalam bab COVID-19 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan mereka pada kedudukan syuhada, kedudukan yang mulia di sisi Allah, dan Allah sembuhkan orang-orang yang sakit, orang yang dikenakan ini dengan sembuhan yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shfi mardana warham mautana wa afi mubtalana. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal iman wa man tawaffaitahu minna fa tawaffihi 'alal islam. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis wa min azabika nastajir. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin wa la aqalla min zalik. Allahumma ya Allah ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup lah. Dah seterusnya.